El precio ni voy a preguntar. Fumando en la cuchina ya lo van a notar. Ey, estoy burlado, me tienen que soportar. Ya. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar menurut saya? Tak lama lagi kita semua bakal menyambut perayaan Aidilfitri kan. Tak lama dah ni, dalam seminggu lagi kan. Sebelum tu cikgu nak tanya, kamu semua ni semangat-semangat nak sambut raya ni, puasa penuh tak tu? Kalau tak penuh tak apa, cuba lagi pada tahun depan ya. Before that cikgu nak tanya kamu. Baiklah. Aimee, apa persiapan kamu untuk menyambut perayaan ni? Cikgu tengok semangat je kamu setiap hari post dekat status WhatsApp, buat kuih lah, ini baju raya lah. Puasa penuh tak ni? Naim, kamu sama cikgu tengok main mercun je setiap malam. Hati-hati tau, takut putus tangan nanti. Tak sempat nak raya. Okay, before that, hari ni cikgu akan sambung balik pelajaran kita yang bertajuk acid dan base. Tapi kali ni lebih menjurus kepada subtopik penyediaan larutan piawai dan menyatakan maksud larutan piawai. Tajuk ni tak sukar bagi kamu semua ya. Memandangkan kita pun tak lama nak raya, jadi cikgu ingat cikgu akan buat serba ringkas dan mudah percaya sekali kamu semua faham. Okey, baik, mari kita mulakan. Sebelum tu kita tengok video dulu sebelum kita mulakan pembelajaran kita. Terima kasih. If the lion is the king of the jungle, how can he be the king of the jungle? If he's not the biggest, the elephant is probably one of the biggest. He can't be the fastest because that's a cheetah. He can't be the smartest. So he's not the biggest, the fastest, or the smartest. So how does a lion become the king of the jungle? His mentality. That's the only difference of a lion and an elephant. When a lion walks up and sees an elephant, he thinks lunch. An elephant thinks run. And it's all mentality. Because when a male lion walks up, he may be outnumbered by a pack of hyenas, but I'm king of my jungle because of my mentality. What happens when you're a gazelle and you're not being pushed, you're not being prodded, you're not given a reward, nobody's encouraging you? What happens when you're a gazelle and the lion's not chasing you anymore? You stop running. But what happens when you're a lion? When you are a lion, it does not make a difference. You realize that if your family is going to eat, that if that pack of lions is to survive, then you gotta go hunt. A part of being a beast just ain't eating a gazelle. A part of being a beast is the hunt. It's the hunt that they're excited about. They like to see the gazelles run. Then boom, they take off. Because real lions like to hunt. They love the process just as much as they love the prize. And some of y'all just want to score. You don't like the process. You're not in love with the process. A true hunter's goal is not the prize. A true hunter's goal is to hunt. That's what they live for. They live to hunt. They don't just live to catch it. It's the whole process. When you are a true hunter, you don't go by time, you go by the gazelle. When you are a true hunter, you hunt until you get a gazelle, and you don't stop until you get one. And then you get another, and then you get another, and you get another. If you're going to do what you say you're going to do, be what you say you're going to be, you're going to have to lion me out. You a gazelle, you're going to come up short. You a gazelle, you're going to have an average experience. You a student, I need you in lion mode. You an entrepreneur, I need you in lion mode. You trying to lose weight, lion mode. You can't do nothing significant in gazelle mode, nothing. Nothing impressive happens in gazelle mode. Nothing happens in run mode, give up mode, quit mode, scared mode, fearful mode, nothing happens. Everything happens in lion mode like I'm coming to get you. Lepas saya tontonkan video tadi, apa yang kamu dapat? Baiklah, sebenarnya tujuan saya paparkan video tadi kepada kamu semua sebab nak menunjukkan yang dalam hidup kita jangan mudah putus asa ya untuk mengapai kejayaan. Saya faham kita semua menghadapi jalan yang sukar,
ataupun pelbagai halangan untuk menggapai kejayaan dan to be on the top. Saya tak nak kamu semua putus asa sebab our journey is still a long way to go. Okay, video yang sebenar-benarnya berkaitan dengan pelajaran kita adalah selepas ini. Be focused, okay? Do it right at the first time. Selepas melihat video tadi, kita pergi ke maksud larutan piawai ya. Maksud larutan piawai kamu semua kena tahu sebabnya sebelum kita memulakan apa-apa pembelajaran, hendaklah kita mengetahui terlebih dahulu definisi ataupun tujuan pembelajaran kita itu supaya lebih mudah untuk kita memahami. Okey, baiklah. First, larutan piawai ialah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Means kamu kena tahu berapa kepekatan dia. Contoh macam sodium hydroxide 0.6 mol dm3. Itu contoh. Okay, sekian dalam penyediaan larutan piawai. Jisim zat terlarut dan isi padu air suling merupakan dua parameter yang mesti disukat dengan tepat. Kamu mesti sukat dengan menggunakan kelalang volumetri sebab lebih tepat. Okey, larutan piawai dapat disediakan menggunakan kelalang volumetri. Kelalang volumetri ialah radas dengan isi padu yang ditetapkan. Contoh ada 1000 ml, 500, 250, 50, 25 ml. Sangat tepat ya. Okey. B. Kelalang volumetri dapat mengukur isi pada suatu larutan tepat pada satu tempat puluhan. Maksudnya to show us how accurate it is. Okey. Baiklah, ni jenis-jenis kelalang volumetri. Kamu tengok. Macam saya cakap tadi kan, macam-macam jenis isi padu. Sebab ni untuk menyukat lah isi padu cair. Dan larutan piawai. Larutan piawai ialah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Itu satu larutan, kalau kita tahu kepekatan dia, maka itu ialah larutan piawai. Kita akan bincangkan langkah-langkah mengenai larutan piawai. Masa kita nak menyediakan larutan piawai, kita perlu tahu apakah kepekatan atau kemodaran dan juga isi padu yang kita nak sediakan itu. After kita tahu kepekatan yang kita tahu itu, kita akan boleh kira jisim bagi zat terlarut yang kita nak sediakan itu. And then kita timbang bahagian zat terlarut itu menggunakan NaCl elektronik itu kerana ini lebih tepat. After kita dapat jisim yang kita nak sediakan itu, kita larutkan dia dengan air. First kita guna bika supaya dia, dan kacau supaya dia larut, supaya dia larut sepenuhnya di dalam air. Okay. Dalam kes ni kita nak sediakan natrium hydroxide
Jadi nitrogen dioxide tu selepas timbang kita masukkan dia dalam beker, tambah air dan kita kacau supaya dia larut menggunakan rot kaca. Supaya semua nitrogen dioxide tu larut dalam air. Selepas dia sudah larut dalam air, maka kita akan pindahkan dia ke dalam kelalang volumetrik. Kita gunakan kelalang volumetrik sebab dia boleh mengukur isi padu dengan lebih tepat. Jadi kita pindahkan larutan itu ke dalam kelalang volumetrik dengan menggunakan corong turas. Lepas kita guna rot kaca di sini supaya larutan itu dia mengalir daripada rot kaca masuk dalam corong turas supaya dia tidak terkeluar daripada corong turas itu. Selepas tu kita gunakan air suling untuk membasuh beker ini supaya zat-zat terlarut yang masih melekat pada dinding-dinding beker ini boleh dicuci dan dimasukkan ke dalam kelalang volumetrik. Sebab kita tak nak zat-zat terlarut tu tertinggal kat dalam beker tu Jadi kita mesti basuhkan dia dengan air suling, and then semuanya dimasukkan ke dalam kelalang volumetrik. Okey, faham? Lepas semua larutan tu dipindahkan ke dalam kelalang volumetrik, maka kita tambah air suling dalam kelalang volumetrik ni dengan penitis untuk mendapatkan isi padu yang tepat. Dia ada tanda kat situ, katalah dalam volumetrik ni 500 ml, jadi dia sangat tepat menunjukkan 500 ml isi padu. Kalau dia kurang daripada isi padu tu, kita tambah air menggunakan penitis sampai berhenti. Apa kalau kita terlebih sikit, kita dah kena buat semula, maksudnya gagal. Kalau lebih, kita kena buat balik semula. Jadi kalau aras dia dah hampir pada tanda ni, kita berhenti and then kita gunakan penitis atau dropper. Nak payung penitis perlahan supaya padu air suling ni tak terlebih. Okey, ni air suling ditambahkan ke dalam kelalang volumetrik dengan penitis untuk dapatkan isi padu yang tepat. Next, kalau semua dah siap, kita tutup kelalang volumetrik ni dengan penutup. Lepas tu kita terbalikkan dia beberapa kali untuk memastikan dia sebati lah, campuran tu dia sekata atau sebati, untuk kita dapatkan larutan yang homogen. Ni adalah langkah menyediakan larutan piawai ya. Okey, senang kan? Okey, baiklah, jom kita pergi ke sesi soal jawab ya, soalan pengukuhan. Cikgu yakin kamu semua mesti dah sangat-sangat faham lepas pelajaran tadi kan. Saya yakin kamu semua mesti dah clear kaitan soalan ni. Okey, dah siap sedia semua? Baiklah, saya bagi masa 3 minit dari sekarang untuk kamu semua berbincang dan mencari jawapan. Sebab after 3 minutes I will call you guys randomly. Okay, get ready. Baik, sebelum tu soalan yang pertama ialah berapakah jisim sodium hidroksida yang diperlukan untuk menyediakan 500 cm larutan sodium hidroksida 0.5 mol per dm cube. Okey. Soalan yang kedua, hitungkan kepekatan dalam gram dm cube bagi 0.6 mol dm cube larutan ferrum. Okey. Senang ni. Jawab, okey? Yeah, yeah, yeah. Ay. Bad Bunny, hoy, Ay, ay. Hoy cobré y hoy mismo lo voy a explotar. Ay. El precio ni voy a preguntar. Ay. Fumando en la Gucci, nadie lo va a notar.